Bertemu kembali rentasan berita edisi 797, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. MCA ibarat cacing naik ke mata. Atap ditebuk di saat rakyat kelaparan. PAS bakal jadi gelandangan politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini, Polis Diraja Malaysia PDRM merampas pelbagai gambar dan cawan yang mempamerkan karikatur wajah pemimpin Komunis Cina Mao Zedong di sebuah restoran 2 tingkat dekat Jalan Icon City, Juru Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Syafiee Abdul Samad berkata, siasatan mendapati restoran berkenaan menjalankan perniagaan, menjual masakan Cina dan menghias dinding restoran mereka dengan karya lukisan semasa era revolusi kebudayaan Cina. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut mendapati terdapat gambar tampalan hiasan karikatur yang terpapar wajah Ketua Revolusi Komunis Cina Mao Zedong dalam premis itu. Hiasan itu jelas menyalahi undang-undang, lalu polis membuat rampasan dengan menanggalkan kesemua gambar-gambar berkenaan termasuk cawan yang turut memaparkan wajah pemimpin komunis itu, katanya dalam satu kenyataan media. Menurut beliau, siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 44 Akta Pertubuhan 1966. Tahniah kepada PDRM kerana bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang mempamerkan elemen yang menafsirkan kepada anarki dan ideologi komunisme. Perbuatan pemilik restoran itu merupakan satu perkara yang berat. Sememangnya tugas PDRM yang selayaknya mengendalikan sekatan terhadap penyebaran mana-mana ideologi songsang dan terorisme dengan sebaik-baiknya. Jom Channel melihatnya sebagai satu tindakan yang tepat. Namun nampaknya MCA sedang menjadikan tindakan polis ini sebagai satu gerakan politik mereka. Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng dipetik sebagai berkata gambar pada kertas hiasan dinding di restoran itu hanya hiasan yang menyifatkan tindakan polis terlalu keras dan sensitif. Ketua Biro MCA mengenai hubungan Cina itu berpendapat bahawa perkara tersebut tidak perlu ditangani polis dan ia boleh merosakkan hubungan dengan kerajaan Cina. Saya menasihatkan pihak berkuasa agar tidak terlalu agresif dalam menangani perkara itu dengan cara yang lebih mesra. Pada masa yang sama, saya juga berharap agar netizen tidak menjadikan perkara itu sebagai isu perkauman untuk mengelakkan merosakkan keharmonian antara kaum dan juga hubungan persahabatan antara Malaysia dan China, katanya seperti dipetik Malaysia Kini. Teck Cheng dilaporkan menyamakan kertas hias dinding karikatur Mao di restoran tersebut dengan orang Malaysia yang memasang gambar Tunku Abdul Rahman ketika membuka restoran di luar negara. Tolong faham, Tunku Abdul Rahman ialah bapa kemerdekaan Malaysia, siapa pula Mao Zedong kepada majoriti rakyat Malaysia, negara khasnya. Ramai anggota Angkatan Bersenjata negara ini terkorban kerana angkara komunis. Nampaknya MCA sudah seperti cacing yang naik ke mata. Mereka sedang mengarahkan agar PDRM mengikut kehendak dan pandangan parti itu. Sedangkan MCA cuma ada 2 kerusi dalam parlimen. Sewaktu ada pihak dalam DAP cuba mempertahankan ahlinya yang didakwa menyokong kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Ilam atau LTTE, bukan main bising semua orang, termasuklah pimpinan PAS. Sedangkan MIC juga menyokong LTTE. Saya ingin tegaskan di Dewan Yang Mulia ini, LTTE bukan satu kumpulan pengganas tetapi pejuang kebebasan. Kita harus memberi penghormatan kepada kumpulan ini dan menjaga sentimen kaum lain, kata Ketua Pemuda MIC, Datuk C. Sivaraj di Dewan Rakyat pada 30 Julai 2018. Di mana siku dan lutut PAS, adakah sudah ditenggelami ghanimah sehingga naik ke mata juga? Inikah cara PAS UMNO dan bersatu dalam kerajaan tebuk atap menyelamatkan Islam dan negara? Pengorbanan Angkatan Bersenjata Malaysia diperlekeh dan kedaulatan negara dipijak apabila pemimpin komunis Cina diagung-agungkan setaraf dengan Tunku Abdul Rahman.
Seperti biasa, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang memulakan ajaran doktrin takfirinya dengan menggunakan ayat dari Al-Quran yang mulia. Kali ini, Ahli Parlimen Marang itu menggunakan surah Ali Imran ayat 103 yang terjemahannya begini. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni masa jahiliah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kamu lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat itu amat jelas menyuruh umat Islam supaya jangan berpecah belah sebagaimana di zaman jahiliah. Namun Hadi boleh memutarbalikkannya untuk menjustifikasikan penubuhan Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional di Malaysia. Pendekatan kita di Malaysia, tempat bumi Allah yang kita berpijak mengikut petunjuk Al-Quran dalam aspek perpaduan umat ialah menyatukan umat Islam dengan penubuhan Muafakat Nasional, kata Hadi dalam tulisannya di Harakat Daily 2 Januari 2021. Menurut beliau, Muafakat Nasional diasaskan oleh PAS dan UMNO dan bersatu dijemput selepas itu. Bila mendakwa penubuhan Perikatan Nasional juga berasaskan konsep Islam agama rasmi persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan. Maka kita menolak sebarang usaha untuk membentuk pakatan baharu dengan pelbagai jenama yang dicadangkan. Dengan tegas dinyatakan bahawa apabila kita baru sahaja menubuhkan MN dan PN, laksana menanam benih yang baru tumbuh dengan subur, maka cadangan lain adalah tumbuhan liar yang mesti dihapuskan atau makhluk perosak yang wajib dimusnahkan. Tegasnya, begitulah hujah pemimpin PAS ini dalam bicaranya yang berniat membunuh kumpulan yang tidak sealiran dengan pemikirannya. Jadilah Melayu Islam yang sempurna dengan akidah, syariat, akhlak dan integriti bersama kaum dan penganut pelbagai agama berkonsepkan adil kepada semua dalam masyarakat majmuk, ujarnya. Namun, bersama seruan kononnya demi keadilan itu, Hadi melontarkan doktrin takfiri menerusi ayat seterusnya. Maka adalah haram kita memilih acuan akal manusia yang sempit sekadar menyelamatkan diri masing-masing, puak masing-masing dan kedudukan masing-masing. Bukannya berwadahkan umat yang besar dan wawasan yang jauh daripada dunia sehingga akhirat. Mengulas mengenai tulisan Hadi itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Hanifah Maidin menyindir, jadilah Melayu Islam yang sempurna. Dari segi syariat nak sempurna misalnya mungkin kerana haramkan judi kot. Tapi bila dapat kuasa, cabutan khas nombor ekor ditambah lagi. Itukah Melayu Islam yang sempurna, YB? Dari segi akhlak, kat mana akhlaknya jika boleh bersama para pengkhianat mandat rakyat? Kat mana akhlaknya bila tulis surat guna bahasa Arab tapi memfitnah? Dari segi integriti, kat mana integritinya bila ada Menteri Gomen Tebuk Atap yang dapat faedah dari undang-undang 2 darjat? Untuk rekod, kita menyaksikan undang-undang menyebabkan rakyat biasa ditangkap, didakwa, dibicara dan dihukum. Tetapi tindakan tersebut tidak dikenakan kepada menteri. Tenaga rakyat terus diperah, termasuk para petani dan penjawat awam yang rata-rata Melayu beragama Islam. Petani mendakwa mereka telah dikenakan kadar potongan sehingga 30% bagi setiap 100 kg padi yang dihasilkan. Sementara itu, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula mencadangkan agar penjawat awam dipotong gaji sebanyak RM10 sebulan sebagai sumbangan kepada wakaf air. Ini bukan akhlak terbaik maupun integriti. Jauh sekali untuk diterima sebagai Melayu Islam yang sempurna. Inilah namanya kerajaan kakistokrasi. Kerajaan Tebuk Atap dikuasai oleh golongan Ruwaibidah yang hanya tahu berebut ghanimah, melabel dan mentakfirkan. Sejak persandingan Muafakat Nasional pada September 2019 lagi, yang kononnya ingin membela nasib Melayu dan Islam, politik Malaysia sudah dibayangi dengan rumah tangga sementara antara UMNO dan juga PAS. Kedua-duanya dikatakan tiada keikhlasan dalam mempersetujui akad nikah antara mereka, kecuali demi menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Kemudian, langkah syaratan berlaku pada Februari 2020 dengan beberapa pengkhianat parti dan katak politik menggila mencari kuasa dan kedudukan. Kerajaan PH yang mendapat mandat rakyat pada PRU 14 tumbang dengan izin Allah kerana ternyata di sana banyak sekali hikmah yang tersimpan. Kebenaran tetap akan menyelah jua, kerana itu janji Allah yang batil dan mungkar pasti akan tersungkur jua. Walaupun langkah syaratan kononnya berjaya membentuk Perikatan Nasional yang dijaja untuk menyelamatkan Malaysia dengan Perdana Menteri menjadi pembaca doa mengetuai takbir hari raya di zaman Covid, ianya tidak pernah menafikan dan memadamkan kejahatan dan kebatilan terhadap mandat rakyat yang dilakukan oleh sang pengkhianat Muhyiddin, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Zuraida dan lain-lain yang tercatat kemarin
emas dalam sejarah bumi bertuah ini. Sekarang semuanya berantakan, rumah tangga dah nak runtuh. Tunggu talak 3 dilafazkan sang suami. Kerana masing-masing ada haluan sendiri. Anak-anak pula bagaimana? Ada mereka peduli? Terkini, UMNO Terengganu menyifatkan PAS bukanlah sebuah parti yang boleh dijadikan sahabat kerana PAS sentiasa mementingkan kelompok dalam kalangan mereka sahaja. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Said berkata, PAS bercakap soal memperjuangkan agama tetapi bukan agama yang menjadi dasar perjuangannya. Bercakap soal adil, tetapi adil bukanlah perjuangan PAS. Bidas Ahmad Said ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kemaman. Bahkan beliau mengakui muafakat nasional tidak wujud di Terengganu apabila kerajaan PAS Terengganu tidak berlaku adil terhadap wakil rakyat UMNO BN. Ahmad mendakwa agihan peruntukan 10 juta ringgit daripada kerajaan pusat bagi menangani pandemik COVID-19 tidak diberikan sama rata kepada wakil rakyat. Katanya berbanding dengan kerajaan BN Pahang yang bertindak mengagihkan sama rata, tidak kira wakil rakyat sama ada UMNO, PAS dan juga PKR. Apa yang berlaku di Terengganu, kata beliau, wakil rakyat UMNO hanya mendapat peruntukan RM45,000 berbanding wakil rakyat PAS sebanyak RM350,000 dan RM305,000 kepada pejabat penyelaras DUN yang dikendalikan PAS. Justru bila berkata pada PRU15 nanti UMNO Terengganu tidak akan bekerjasama dengan PAS dan bersatu. Bahkan UMNO akan meletakkan calon-calonnya di kesemua 8 kerusi di Parlimen dan 32 kerusi di DUN. UMNO juga akan merampas semula kerusi Parlimen Hulu Terengganu daripada bersatu pada PRU15 kerana kerusi itu sebelum ini merupakan kerusi tradisi milik UMNO. Kita mahu ambil semula kerusi yang telah lompat dan siapa yang mau bertanding di situ perlu lawan dengan kita, katanya. Sebagaimana Terengganu, UMNO Kelantan juga menolak kerjasama dengan PAS dalam pilihan raya umum akan datang ataupun dalam usaha menukar kerajaan persekutuan yang sedia ada. Bagi UMNO Kelantan, PAS tidak pernah jujur dan ikhlas apabila mahu bekerjasama dengan mereka. Kalau PAS itu jujur dan ikhlas dengan kita, sepatutnya dia bagilah 1 atau 2 esko kerajaan negeri Kelantan kepada kita. Kata satu ideo yang dipercayai, suara Ketua UMNO bahagian Kuala Krai Muhammad Zulkifli Omar. Beliau dipercayai memberikan taklimat kepada pemimpin dan ahli UMNO Kuala Krai, Kelantan mengenai kedudukan politik terkini. Dalam taklimat itu, Zulkifli berkata UMNO sekarang sedang mempertimbangkan satu jajaran kerjasama yang baharu selepas PAS dan bersatu tidak lagi boleh dipercayai. Wah, lain macam bunyinya. Bersatu pula katanya sedang membunuh UMNO dari dalam dengan pelbagai tindakan mereka. Sehubungan dengan itu, UMNO sedang mengkaji kemungkinan kerjasama baharu termasuk dengan DAP yang selama ini menjadi musuh utama UMNO. Ini lagi lain macam bunyinya. Dalam perkembangan sama, UMNO bahagian Gua Musang memutuskan menolak sebarang kerjasama dengan PPBM berdasarkan suara akar umbi ahli-ahli peringkat cawangan. Mesyuarat perwakilan UMNO juga mencadangkan supaya pilihan raya umum diadakan dalam suku pertama 2021 bagi menyerahkan mandat kepada rakyat. Sekiranya PRU tidak dapat diadakan dalam masa terdekat, maka ahli Parlimen UMNO mestilah menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Demikian menurut Ketua UMNO bahagian Gua Musang Tengku Razali Hamzah dalam kenyataannya. Penolakan kerjasama itu kerana Kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk tersebut telah menafikan hak-hak dan suara UMNO dan BN dalam kerajaan hari ini. Nampaknya Pak Lebay PAS dah tak senang duduk. Semua rakan sekongkol dan gerombolan kerjasama dah mula serik dengan perangai serta tingkah laku tidak jujur PAS. Di sana dia nak telan, di sini pun dia nak makan. Hak orang bukan main sedap ditibai, hak dia genggam tak nak tiris. Kita tunggulah nanti bagaimana PAS menjadikan gelandangan politik menjelang PRU15. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi.